Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita. Dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-286, iaitu ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Mari kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Yang bermaksud, Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat seperti mana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami. Dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat keindahan doa-doa ini yang Allah rakamkan di dalam ayat yang terakhir daripada suratul Baqarah ini. Kita telah sampai pada doa yang pertama, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, jangan kau salahkan kami, jangan kau jadikan dosa kepada kami dalam perkara yang kami terlupa atau kami tersilap. Sedangkan kita tahu bahawa al-khata'u wan nisyan, kesilapan dan kelupaan itu merupakan perkara yang tidak dianggap sebagai berdosa dalam syariat. Jadi mengapa diminta juga, mengapa dipohon juga doa yang seumpama ini? Maka jawapannya ialah inilah bukti ketakwaan seseorang hamba yang bertakwa dengan sebenar-benar ketakwaan. Maka mereka merasakan apa sahaja kelalaian mereka, kesilapan mereka, kelupaan mereka, kesilapan mereka. Mereka merasakan perkara itu sangat-sangat menyeksa hati mereka. Lalu mereka meminta kepada Allah dalam rasa bimbang dengan khauf, pada masa yang sama dengan raja, kebimbangan dan harapan agar mereka tidak akan dipersalahkan dalam soal yang disebabkan atau perkara kekurangan dan kesilapan yang disebabkan oleh al-khata'u wan nisyan. Manakala doa yang kedua pula yang dirakamkan dalam ayat ini, mereka mengatakan, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Kalimah isran dalam bahasa merujuk kepada
Al-thiqal wa syiddah. Sesuatu yang berat, sesuatu yang susah. Bermaksud orang-orang yang beriman ini yang mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang sedang dalam doa mereka meminta kepada Allah agar tidak dibebankan dengan tanggungjawab yang berat sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakannya, seperti mana yang pernah berlaku terhadap umat-umat sebelum mereka. Contohnya seperti mana yang Allah telah kisahkan di dalam surah Al-Baqarah ini. Sepanjang surah Al-Baqarah Allah mengisahkan tentang Bani Israel, tentang pelbagai perintah yang berat yang Allah bertanggungjawabkan kepada Bani Israel untuk melaksanakannya. Lalu kita sebagai hamba yang beriman berdoa, janganlah kita diberati seperti mana Bani Israel. Kerana kita bimbang kita juga akan melakukan perkara yang sama seperti mana mereka lakukan. Maka kita meminta kepada Allah, la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Tidak sanggup kita untuk diberati dengan pelbagai perintah untuk dilaksanakan seperti mana Bani Israel diperintahkan Allah untuk membunuh diri mereka sebagai bukti taubat mereka, seperti mana mereka pernah diharamkan beberapa perkara-perkara yang baik disebabkan kezaliman mereka. Maka ini semua adalah contoh isran, contoh perkara yang berat yang difahami oleh hamba-hamba Allah yang beriman tadi bahawa mereka tidak mampu untuk melakukannya. Lalu mereka meminta kepada Allah, janganlah kami dijadikan seperti umat-umat sebelum kami yang dibebankan dengan tanggungjawab yang dengannya mereka telah dimurkai oleh-Mu, ya Allah. Maka inilah munajat hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Fakhruddin Ar-Razi bila mengatakan bahawa orang-orang yang beriman meminta keringanan tersebut kerana mereka tahu bahawa perkara atau tanggungjawab yang berat itu adalah punca kepada berlakunya kekurangan dalam melaksanakan. Bermaksud tanggungjawab yang sukar biasanya akan menimbulkan atau menyebabkan kecuaian demi kecuaian. Dan kecuaian itu akan membawa kepada hukuman dan balasan. Dan balasan itu tidak sanggup untuk diterima atau dihadapi, apatah lagi balasan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah untuk kita meminta keringanan dan kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam pertanggungjawapan ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun doa yang ketiga pula mereka mengatakan dan Allah rakamkan dalam ayat ini, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya menyatakan bahawa at-taqah dalam ayat ini bermaksud ia satu kata nama merujuk kepada sukatan yang mampu dilakukan oleh manusia dengan penuh kepayahan dan kesusahan. Bermaksud at-taqah merupakan suatu sempadan kemampuan dan kekuatan manusia. Bermaksud jika manusia sudah tidak mampu untuk melakukan sesuatu, maka tidak ada taqah baginya. Maka maksud doa ini ialah ya Allah, kami meminta kepadamu, ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah kau pikulkan bagi kami sesuatu yang di luar kemampuan kami yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling berkemampuan daripada apa juga bentuk musibah ataupun hukuman atau apa sahaja perkara-perkara yang tidak mampu kami hadapinya. Maka doa ini apa bezanya dengan doa yang sebelum ini? Ia adalah suatu tadarruj, suatu peningkatan daripada doa yang sebelumnya. Bermaksud dalam doa yang ketiga ini orang-orang yang beriman meminta daripada Allah Subhanahu wa taala agar tidak menurunkan kepada mereka sesuatu yang di luar kekuatan mereka, di luar kudrah mereka, walaupun kekuatan itu yang paling hebat. Termasuklah apa juga ujian, apa juga ibtila, apa juga perkara-perkara yang menimpa. Setelah mereka sebelum itu atau doa yang sebelum ini meminta agar Allah tidak mentaklifkan mereka dengan pertanggungjawaban perkara-perkara yang berat seperti mana dipertanggungjawabkan terhadap umat-umat sebelum mereka.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya Allah menyebutkan tentang doa hamba-hambanya yang beriman ini dengan doa yang keempat, kelima dan keenam. Allah rakamkan kata-kata mereka dan doa mereka dengan firman-Nya, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kesalahan kami. Maafkanlah kami dengan menghilangkan apa juga kesalahan dan kesilapan kami. Ampunkanlah kami segala kesilapan dan kejahatan kami. Tutuplah keaiban kami dan janganlah dedahkan ia kepada orang lain. Kerana Engkaulah satu-satunya Tuhan yang Maha Pengampun, lagi Maha melindungi keaiban hamba-hambanya. Dan rahmatilah kami, ya Allah, dengan rahmat-Mu yang maha luas, yang meliputi segala sesuatu. Sesungguhnya kami dengan segala kecuaian kami dalam mentaati perintah-Mu, dalam segala kelemahan kami dalam memastikan amal ibadah kami kepadamu, kami berharap jangan Engkau halang kami daripada memperolehi rahmat-Mu itu, ya Allah. Sesungguhnya kami sangat-sangat berharapkan kepada rahmat-Mu, ya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah keindahan doa hamba-hamba Allah yang bertakwa. Doa yang membuktikan kehalusan hati, kehalusan jiwa seorang hamba yang sentiasa mahukan yang terbaik untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Memastikan ia menjadi insan dan hamba yang taat dan patuh kepada segala perintah Allah. Dan memahami kelemahan dirinya, kekurangan dirinya dalam melaksanakan titah perintah Tuhannya. Lalu meminta dengan bersungguh-sungguh dan dengan penuh khusyuk dan tawaduk agar Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan apa juga alasan untuk mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Tidak menjadikan alasan kelupaan dan kesilapan. Tidak menjadikan alasan umat-umat yang terdahulu yang telah dipertanggungjawabkan dengan pelbagai tanggungjawab yang berat. Tidak menjadikan alasan ketidakmampuan mereka diberikan tenaga dan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan fizikal dan sebagainya. Seorang hamba yang sentiasa mahukan rahmat Allah dan meminta keampunan dan kemaafan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemuncak interaksi seorang hamba kepada Allah, kemuncak munajat seorang hamba yang berdosa kepada Allah yang Maha Pemurah, yang melihat hambanya dengan penuh kasih dan sayang, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang untuk mengampunkan segala kelemahan dan kesilapan, yang sentiasa mahu mengampunkan dosa hamba-hambanya sebanyak mana dan sebesar mana pun dosa yang dilakukan. Allah sudi mengampunkannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian mereka menutup doa mereka dengan mengatakan, Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Engkaulah ya Allah, Tuhan kami, pelindung kami, penolong kami, penjaga kami, pemberi kebaikan kepada kami, pemberi hidayah kepada kami. Semua terkandung dalam kataan maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Maka dengan itu ya Allah, bantulah kami, tolonglah kami berhadapan dengan musuh-musuh kami yang sentiasa berusaha untuk menghalang dan menjadi cabaran kepada kami dalam melaksanakan tanggungjawab kami sebagai hamba-hamba-Mu yang mahu mengusahakan agar kalimah-Mu, agama-Mu sentiasa menjadi agama yang teratas, agama yang ya'lu wa la yu'la alaih, agama yang sentiasa di atas dan tidak boleh diatasi oleh sesiapa pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Katsir menyebutkan dalam tafsirnya, dan ini disebutkan dalam Sahih Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman setiap kali doa ini dipanjatkan, setiap doa daripada doa-doa dalam ayat ini, Allah menyebutkan qad fa'altu, sesungguhnya aku telah laksanakan. Dan dalam hadis Imam Bukhari dan lain-lain daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir daripada suratul Baqarah ini pada waktu malam, maka ia akan mencukupkannya. Dan saya akhiri salat ini dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad daripada Abi Dzar, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khawatima suratil Baqarah."
min kanzi tahtil arsh lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Aku dikurniakan penghujung atau penutup suratul Baqarah daripada kanz di bawah arasy Allah yang ia tidak pernah diberikan kepada sesiapa pun sebelumku dalam kalangan Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan mengampunkan segala dosa kita dalam kita melaksanakan segala titah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.